masuk, jadi dia lah pengenalan dia rela. Okay, insyaAllah tuan-tuan, tadi saya umumkan yang mana saya terbaca dalam Facebook, kluster agama. Kluster agama ni Tadarus. Kluster tadarus ni. Tadarus. Masa tadarus bukan aja yang saya minta yang tadarus di sini, mungkin yang di rumah, di tempat-tempat lain yang bersemuka, tolong ya, jaga walaupun kita rapat dan kita tak tahu. Saya ni anak saya di luar, anak saya tu dengan di pejabat dia apa semua ya. Jadi kita tak tahu siapa yang ada virus ni. Jadi perlu berhati-hati. Kluster tadarus. Puncanya tak jaga SOP. Itulah Allah tak jagalah sebab kita tak jaga diri kita sendiri. Duduk rapat-rapat, kemudian tak pakai mask. Dia virus tu, dia berjangkit daripada IDO ataupun kita terbersin. Bukan sentuhan. Jadi bila kita tak pakai mask, orang baca dia ada COVID, tu yang jangkit tu jadi kluster dekat Kedah. So bukan yang saya nak ingatkan yang kami di sini je, yang buat di luar-luar sana tu pun di rumah-rumah tolong berhati-hati ya. Makin naik, makin meningkat. Selangor juara. Apa-apa Selangor juara. Sarawak dah turun sikit. Dia naik, turun naik 400, 700, 500. Ini Selangor ni dah berapa hari ni. Masya Allah, mudah-mudahan. Dan Kementerian Pendidikan memang istihad akan tutup sekolah. Dia tak tutup sekolah untuk apa ni. Walaupun kluster pendidikan terlalu tinggi. Tapi katanya insya Allah boleh dibendung. Yang tingginya di asrama-asrama bila anak-anak tak ada social distancing. Dalam bilik air dia orang bersama apa semua kan, makan minum, bila seorang jangkit habis semua jangkit. Ramai banyak di asrama-asrama dan sekolah biasa bukan tak ada katanya, tapi tak seteruk belajar sekolah-sekolah agama. Kisah dah share kan? Yang untuk tadarus tahun ni tadarus tahun ni kita akan khatam pada 26 Ramadan, 8 April hari Sabtu. InsyaAllah saya akan umumkan juga di grup di masa tadarus esok lusa. Yang mana tahun ni kita buat simple, sesimpel-simpelnya. Yang penting kita khatam, buat majlis khatam. Tak ada bunga-bunga mangga apa semua, tak perlu. Tak perlu. Bila dah ada benda tu akan banyak sentuhan dan juga itulah. Kita nak elakkan semua tu. Tahun ni kami siapkan perut kuning, rendang, telur, itu je. Telur yang dah siap rupa masuk dalam perut kuning. Itu je. Tak payah ada bunga mangga, bunga telur. Tak perlu. Nanti kita buat tahun-tahun akan datang. InsyaAllah. Untuk majlis khatam Quran kita tahun ni, kita buat sesimpel-simpel insyaAllah. Yang penting, insyaAllah. Okay, Ustaz, boleh mula Ustaz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana lihadzal Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa Biro Muslimat, seterusnya kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan sekali lagi pada pagi ini, pada hari yang ke-15 dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, khususnya dalam bulan yang penuh kemuliaan ini, akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar. Sambungan bacaan pada muka surat 724 kitab hijau. Lagi 644, satu lagi 588. 724 644 588. Nombor telefon. Baik, nombor telefon tak apa, jangan nombor ekor. Na'udzubillah. Baik, fasal yang ke-14, iaitu disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini dimakruhkan. Maknanya tidaklah sampai haram, maknanya makruh sahaja, bagi seorang budak ataupun dipanggil hamba menyebut tuannya dengan Rabbiku, tetapi cukup ia katakan Sayyidku, ataupun jika ingin lafaz lain lagi Maulaya, yang bermaksud tuanku. Bagi seorang tuan pula makruh, sama jugalah makruh, tidaklah sampai kepada haram, namun elok dielakkanlah, memanggil hambanya dengan perkataan abdiku. Abdiku maksud dia hambaku, macam tu. Bagi lelaki, dan amahku kalau perempuan. Amah ni kadang kita guna kan, perkataan amah tu dalam bahasa Melayu kita. Kalau lelaki abdiku, kalau perempuan amahku. Tetapi sebaliknya menyebut fataya. Ni bukan nasi goreng tu nasi goreng fataya. Pagi dah cerita masalah betul. Fataya. Fataya maknanya bagi lelaki lah. Betul. Bagi lelaki, dan fatati kalau perempuan. Fataya, fatati ni maksud dia macam budak perempuan lah. Macam tu lah lebih kurang maksud dia. Budak lelaki, budak perempuan, macam budak suruhan macam tu. Ataupun ghulamku. Ghulamku. Baik. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, mungkin tajuk kita ni orang kata sangat apa dia panggil, dalam masyarakat kita ni kuranglah benda-benda macam ni. Tapi sebab kitab ni dah tulis, so kita bacalah. Maknanya bagi seorang hamba, dia tidak digalakkan memanggil tuannya dengan Rabbiku.
Rabbi ni kalau kita tengok Rabbul Alamin ataupun Rabbil Alamin. Rabb tu kalau terjemahan maknanya penguasa atau pendidik. Yang kita panggil murabbi itulah. Murabbi itu pendidik lah. Orang yang mendidik masyarakat ataupun pendidik dalam masyarakat dipanggil murabbi. Jadi rabbiku maknanya tuan aku lah, lebih kurang maksudnya. Cuma dia berkait dengan kalimah Rabb tu pada Tuhan. Itu ada huraian nanti. Dan begitulah sebaliknya, kalau nak panggil pun boleh panggil Sayyid ataupun Maulaya. Maulaya maknanya tuanku lah. Maulana pun lebih kurang maksud dia begitu. Dan bagi hamba pula, bagi tuan pula memanggil hambanya, jangan panggil dengan abdi, sebab abdi ni dia sebenarnya lebih rojok pada hamba Allah. Itu nanti ada huraian juga sikit. Dan begitu juga dengan ammah. Tetapi dia kena panggil yang sebaiknya fataya ataupun fatati ataupun ghulam. Ghulam ni kalau ghulam ni dia lebih kepada budak lelaki lah, kanak-kanak lelaki. Kalau kita baca dalam hadis, dalam satu hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah panggil dengan perkataan ya ghulam. Ya ghulam. Ghulam ni lah, ghulam ni. Ghulam dengan ulam jauh bezanya. Pagi ni dia kona ke situ. Dia banyak berkaitan dengan pemakanan, tuan-tuan. Bawa tenang. Baik, ghulam ni kalau macam Nabi panggil Ibnu Abbas kan, ketika dia naik atas tak tahulah unta ke kuda ke keldai, tak pastilah. Cuma Ibnu Abbas menceritakan, pernah aku membonceng di belakang baginda. Nabi bawa tunggangan binatang tu, Ibnu Abbas duduk belakang, dia peluk belakang Nabi lah. Untung dia masa tu budak kan, dia sepupu Nabi. Lepas tu Nabi sambil naik kenderaan itu, Nabi berkata, ya ghulam, inni u'allimuka bikalimat. Panjanglah hadis tu. Yang jagalah Allah, Allah menjagamu. Yang itulah hadisnya. Bila naik atas kenderaan di belakang Nabi, kemudian Rasulullah memanggil aku ya ghulam. Ya ghulam ini sebenarnya perkataan bahasa Arab yang memberi maksud wahai anak yang disayangi. Dia memang lembut lah. Ya ghulam ni bahasa yang sangat lembut. Tapi kita memanggil kepada seorang kanak-kanak, tapi dia bukan anak kita. Kalau anak sendiri, dia panggil ya bunayya. Dia ada dua. Satu ya ibni. Kalau Arab Mesir panggil ya bni. Ya bni dia panggil. Ya ibni ni bunyi dia kalau Arab tu, kalau kita kasar lah. Kasar. Oi budak. Macam tu. Oi anak. Dia kasar sikit. Kalau ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Tu paling lembut lah. Macam Luqmanul Hakim kan. Dia panggil anak dia dalam surah Luqman. Kalau ya ghulam, panggilan paling lembut juga, tapi bukan untuk anak. Mana untuk budak-budak lah. Ya ghulam, ya ghulam. Itu memang Nabi pernah panggil Ibnu Abbas masa di atas kenderaan itu. Baik, sambung hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Saya baca maksud dia. Janganlah seorang kalian mengatakan, berilah makanan ini kepada Rabbimu. Maksudnya tuan dia tadi itulah. Budak hamba abdi ini berkata kepada tuan dia, berilah makanan ini kepada tuanmu. Berilah air wuduk ini kepada Rabbimu. Tuangkanlah air untuk Rabbimu. Tetapi katakanlah Sayyidi atau dan Maulaya. Dan jangan pula seorang kalian mengatakan abdiku, ammahku, tetapi katakanlah fataya, fatati atau ghulamku.
Ini hadis yang membuktikan larangan tadi. Yang saya sebut di awal baca makruh-makruh tu hukum dia. Dalilnya, ni dalilnya. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bila Bukhari Muslim ni tak boleh pertikai lah. Itu kira level hadis sahih. Especially bila dalam kalau dalam ilmu hadis lain kita belajar bila jumpa rawahu syaikhani, riwayat dua syekh. Syaikhani maknanya dua orang syekh. Dua orang syekh itu bila kita baca rawahu syaikhani, syaikhani itu merujuk kepada Imam Bukhari dan Muslim. Dan ada ulama menyebut martabat hadis yang paling tinggi dalam perawi-perawi yang dipanggil Sunan Sittah. Sunan Sittah ni perawi yang 6 orang yang paling masyhur itulah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud. Kalau buka hadis jumpa 6 orang ni perawi di bawah, salah satu ke 5 ke 6 ke, tu kira hadis tu sahih sangatlah. Dan dalam banyak yang 6 orang ni, kalau 2 itu digabungkan, Bukhari wal Muslim, maka ulama meletakkan kedudukan hadis Bukhari dan Muslim adalah selepas Al-Quran. Level dia tu. Maknanya lepas Quran, rojokan paling tinggi hadis Bukhari dan Muslim. Dua tu. Sebab dua-dua ni memang ulama hadis yang hebat. Baik, sambung di bawah tu, menurut riwayat lain daripada Muslim. Ini Imam Muslim seorang saja riwayat. Janganlah salah seorang kalian mengatakan Rabbiku, tapi katakanlah Sayyidku atau Maulaku. Dan menurut riwayat lain lagi daripada Imam Muslim, janganlah seorang kalian mengatakan abdiku, amahku, sebenarnya tiap-tiap kalian semua adalah hamba, yakni abdi. Dan jangan seorang budak mengatakan Rabbiku kepada tuannya, tetapi hendaklah dikatakan Sayyidku. Sebab apa? Sebab kata Imam Muslim, kita ini adalah abdi kepada Allah. Semua orang kita ni, setiap individu, setiap manusia adalah hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena sedar. Kan? Jadi kita dalam bulan Ramadan ni khususnya kena sedar kita ni hamba Allah. Sebab itu ada ungkapan, saya tak pasti, saya rasa bukan hadis kot. Ungkapan sahaja, kalau salah saya minta ampun, tapi ungkapan tu sangat masyhur. Kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Kun rabbaniyun, jadilah kamu hamba Allah, wala takun ramadaniyun, jangan kamu jadi hamba Ramadan. So kita ni kena ingat status kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maksud hamba Ramadan ni dia pulun ketika Ramadan sahaja. Bila Ramadan dia jadi orang. Sebelum ni tak tahulah dia tu makhluk apa kan, makhluk perosak ke apa tak tahu. Lepas Ramadan besok raya apa semua dah balik pada back to basic balik. Itu yang hamba Ramadan ni panggil. Jadi kita ni biarlah hamba Allah sepanjang masa. Hamba Allah yang taat. Sebab hamba Allah pun ada dua tau. Satu yang taat, satu yang melawan. Hamba Allah juga tapi kuat melawan dia. Jadi kita pilih diri jadi hamba Allah yang taat, insya-Allah. Dan saya yakin yang hadir, yang menonton semua ni, semua yang taat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambung lagi.
Satu lagi riwayat Muslim, janganlah salah seorang kalian mengatakan abdiku dan ammahku, setiap kalian adalah abdi Allah dan setiap wanita kalian adalah ammah, yakni maksudnya hamba-hamba Allah perempuan. Tetapi katakanlah gulamku ataupun jariahku atau fataya atau fatati. Sedap pula bunyinya. Fataya fatati. Macam pelat cerita Piramli je kan. Pelatuk, petola apa benda tu. Jadi gulamku tadi saya dah hurai maksud dia. Untuk budak lelaki dia panggil gulam. Jariah ni untuk budak perempuan. Jariah ni hamba perempuan lah. Istilahnya jariah. Kalau yang salah seorang isteri Rasulullah tu namanya Juwairiyah. Jangan salah sebut pula. Kan, jariah ni hamba perempuan lah, budak suruhan perempuan. Baik, para ulama berkata, ini huraian dia sikit tadi. Ar-Rabbu, alif lam ra ba. Yang diawali atau dimulai dengan huruf alif dan lam. Dipanggil, kalau bahasa Arab dipanggil isim ma'rifah. Mana-mana yang ada nama yang di depannya ada alif dan lam, itu dipanggil isim ma'rifah. Ma'rifah ni yang dikenali, mana dikhususkan, itu dipanggil ma'rifah lah. Contoh Ar-Rabb, itu sebenarnya lebih untuk Allah sahaja. Sebab itu kita tak boleh guna Rabbiku, tak boleh kan. Kecuali yang boleh nanti dia bagi contoh. Tidak boleh digunakan hanya untuk menyebut Allah semata-mata. Sebab kalimah tu gunanya untuk Allah sahaja, kerana artinya adalah Tuhan atau penguasa. Adapun lafaz Rabbu yang tidak ada alif lam tadi, yang Ar-Rabb tu ada alif lam, kan. Tapi kalau ra dengan ba saja, dia tidak ada alif lam yang mendahuluinya, maka ia dihubungkan di belakangnya dengan kata lain yang bermaksud pemilik. Boleh guna sebab dia akan membawa kepada perkataan yang tidak memberi maksud kepada Allah, tapi lebih maksud pemilik. Pemilik lah, yang memiliki. Contoh dia kata Rabbul Mal. Rabbul Mal makna pemilik harta. Kalau kita pergi keluar ni sekarang, habis kuliah sekarang, kita semua keluar, ni kereta saya ustaz, saya adalah Rabbus Sayyarah, pemilik kereta, macam tu. Pemilik. Rabb tu makna pemilik. Dia boleh disambung dengan perkataan lain di belakang, dia dah tak jadi Tuhan lah. Dia jadi balik kepada makhluk balik. Termasuk Rabbud Dar, pemilik rumah. Rumah ni sebenarnya Arab dia panggil dar. Kita panggil baiti, jannati, kan. Dia macam tu. Tapi lebih kurang lah maksud. Dan lain-lainnya sebagainya, maka tidak mengapa kalimah itu digunakan. Dan di antara lafaz yang serupa itu, antaranya hadis Nabi yang sahih tentang unta yang sesat. Lalu Nabi bersabda, da'ha hatta yalqaha rabbuha. Biarkanlah, yakni biarkanlah unta yang hilang tadi sehingga pemiliknya menemukannya. Pemilik di situ rabbuha. Kan perkataan Rabb tu, tapi ada sambung ha di belakang tu, dia dibenarkan dari sudut penggunaan bahasa. Baik, kemudian hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatah, sehingga membuatkan sang pemilik harta, Rabbul Mal tu pemilik harta lah, yang memiliki harta, sedih sekali kerana tidak ada orang yang mahu menerima sedekahnya. Ataupun hadis lain, Rabbus Sarimati wal Ghanimati. Rabbus Syarimah maksud dia pemilik sifat yang keras. Sarimah ni makna tegas, berani, gedeber lah, gedeber. Orang Kelantan panggil gedeber lah. Lebih kurang begitulah. Dan harta rampasan. Itu penggunaan kalimah Rabb tadi. Baik. Dan masih banyak lagi hadis yang seperti itu.
Para ulama menyatakan bahawa makruhnya bagi seorang hamba menyebut tuannya dengan Rabbi, kerana perkataan Rabbi itu adalah kata mushtarak, yakni kata gandaan yang boleh memberi makna Tuhan atau pemilik. Adapun hadis yang menyebut sehingga ia ditemukan oleh Rabbunya ataupun Rabbus Syarimah, sudah jelas Rabbu maknanya pemilik kerana sudah dihubung dengan perkataan lain. Itu tak ada apalah, itu dia punya huraian saja. So maknanya kita jelas dan kita faham. Dan sebab tu saya kata untung bila kita mengaji ni, sebab walaupun kitab Al-Azkar ni banyak mencerita pasal wirid kan, pasal amalan, apa yang kita nak buat dengan wirid-wirid tertentu, amalan tertentu pada masa yang tertentu. Tapi bagus juga sebab dia selitkan juga sikit-sikit lah basic-basic bahasa Arab. Itu untung mengaji supaya kita tahu penggunaannya supaya selamat, tidak ditipu. Contoh maksud saya ditipu ni apa? Dalam Selangor ni, antara juga negeri yang dikatakan dalam statistik COVID tu memang selalu menjorai lah kan. Tak ada negeri lain yang berani potong Selangor ni kecuali Sarawak je. Dia berdua dengan Sarawak kan. Jadi Selangor ni juga dikatakan banyak juga ajaran sesat. Kan, kalau kita tengok dalam laman web JAIS, beratus ajaran sesat kat Selangor ni, macam-macam nama dia. Jadi ada segelintir ketua-ketua ajaran sesat ni, dia menghasut orang untuk mengikuti dia. Orang kata jadi pengikut dia, dia guna ayat Quran. Dia bukan guna cakap kosong sembang kedai kopi, tak. Dia baca ayat Quran. Cuma tafsiran tu yang salah. Itu yang saya kata kena mengaji tu. Dia guna apa? Dia banyak guna ayat ni. Dia kata Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah berfirman yang bermaksud sembahlah Tuhan kamu hatta sehingga ya'tiyakal yakin, sehingga kamu yakin. Itu terjemahan biasa. Bila dia bawa satu ajaran sesat, dia mengatakan kita semayang pakai niat saja. Contoh kan, nanti anak murid tak sedap kan, pengikut lah. Anak murid ni macam tuan-tuan ibu-ibu semua yang baik-baik ni kan, pengikut dia akan tanya, apa hal pula tak payah semayang? Ni dalil Allah kata sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. Selagi tak yakin, kena semayang. Bila dah yakin dah dengan Allah, tak payah semayang. Nampak? Senang jadi gorengnya hidup-hidup lah. Senang sangat. Kalau orang jahil, betul juga ni, logik. Sedangkan yakin dekat situ bukan yakin. Yakin dalam ayat itu bukan bermaksud yakin. Sebab tu saya kata Arab ni kadang maknanya itu, kadang maknanya dia tukar twist kepada benda lain. Dia tengok ayat juga kadang-kadang, tengok penggunaan ayat. Yakin di situ maknanya mati. Sembahlah Tuhan kamu sampai kamu mati. Itu yang sebenar-benar maksud ayat tu. Tapi digorengnya sikit, sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. So kita dah yakin dengan Allah, tak payah sembahyang. Bab menteri darah tak payah pula pakai niat. Mangkuk tu buat-buat ni. Kan, buat ibadah semua pakai niat jadi balunnya. Bab makan tahu pula. Kan, cedok nasi masuk ke mulut. Cabuk tu buat-buat ni. Geram betul tuan. Jadi yakin situ maksudnya mati. Sebab apa? Yakin itu disandar dengan mati. Sebab kata ulama tafsir, bila kita dah mati, barulah sebenarnya betul-betul kita yakin jumpa Allah. Itu huraian dia. Tapi bila orang dengar-dengar sekali gitu, betul Tok Guru kita ni. Tu yang bahaya tu. Jadi sebab tu saya kata tadi, untung tuan-tuan, ibu-ibu dan semua sahabat yang mengaji menonton ni, supaya kita ada sandaran. Orang kata sikit-sikit ada ilmu pun tak apa. Kan, yang penting tahu. Pentingnya mengaji, especially belajar bahasa-bahasa lain.
bahasa Inggeris ke, macam ibu-ibu semua bahasa Inggerisnya hebat-hebat kan. Macam saya tak pandai sangat bahasa Inggeris. Saya boleh lah 1-2 perkataan I love you, macam tu boleh lah. Kan? Yang tinggi-tinggi apa A-level apa memang aku tak reti lah kan. Sikit-sikit boleh lah. Bahasa Arab boleh lah sikit-sikit kan. Nak bergaduh dengan Arab tu boleh lah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Nabi suruh belajar banyak bahasa supaya ilmu bertambah satu dan tidak mudah ditipu. Itu sebenarnya. Kan? Kita ada, katalah sebahagian kita mungkin ada saya rasa kan yang pandai cakap Cina, bahasa Mandarin. Mungkin sekolah rendah ada sekolah Cina ke apa kan. Baguslah. Dia pergi Loyat kan. Loyat tahu kan. Lama dah tak pergi situ. Jadi beli handphone ke beli laptop ke, kadang kita cakap-cakap dia bercakap dengan geng dia cakap Cina, entah apa dia goreng je kita tak tahu. Kan kita kat luar ni ayah begitu aja. Lah kali kena tipu kan, contoh. Jadi nak sebut pentingnya kita mengaji itu. Baik, sambung lagi kita. Adapun sabda Nabi Yusuf sebagaimana disebut dalam surah Yusuf ayat 42. Surah yang ke-12. Uzukurni inda rabbak. Terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Rabbaka sepatutnya Tuhan kamu kan. Sepatutnya Tuhan kamu. Tapi dalam cerita ni dia merujuk kepada Tuan kamu. Kisahnya, terangkanlah keadaanku ini kepada Tuan kamu. Ini cerita Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf kena penjara sebab kita tahu dah ceritanya tu kan. Dan bila duduk dalam penjara ni, kan ada 2 orang datang mengadu hal mimpi. Kebetulan Nabi Yusuf ni ada sedikit kelebihan Allah Ta'ala bagi sebagai Rasul. Dia boleh takwilkan mimpi itu. Yang seorang mimpi lembu kurus dimakan lembu gemuk ke macam mana entah. Lepas tu yang satu lagi dia bawa memikul makanan di atas kepala dimakan oleh burung lah, apa macam-macam lah. Boleh rojok surah Yusuf. Lalu bila dah Nabi Yusuf tafsirkan mimpi ni, dan akhirnya dua-dua yang bersama dengan dia dalam penjara tu dibebaskan, Nabi Yusuf cuma pesan, terangkan keadaan aku kepada Tuan kamu, pada raja yang memerintah pada masa itu. Untuk diceritakan supaya dibebaskan Nabi Yusuf, sebab dia memang tidak bersalah kan. Jadi panjanglah cerita tu, boleh rojok lah. Cuma perkataan Rabbaka di situ maknanya Tuan kamu, iaitu raja yang memerintah pada zaman itu di Mesir, bukan maknanya Tuhan. Dan pada ayat ini Rabbu tidak bererti Tuhan, tetapi Tuan, iaitu pemilik hamba. Dan mengenai masalah ini, saya baca banyak kali tu, mengenai masalah ini ada 2 jawapan. Situ dia tulis tidak ada 2 jawapan. Ke saya salah? Dia tulis apa kat situ? Ada Ada ke tidak ada? Tidak ada 2 jawapan. Sepatutnya saya rasa macam ada 2 jawapan. Kan? Tak apalah, itu bukan masalah negara sangat. Jadi kita padam je lah yang tidak tu. Kan? Sebab saya baca banyak kali tadi kan, saya tengok ni macam terlebih cetakan kot. Dia tersilap cetak kot. Yang pertama, jawapan yang pertama, sebabnya Nabi Yusuf harus berbicara dengan bahasa yang difahami orang ketika itu. Maknanya zaman itu Rob itu dia tidak merujuk kepada Tuhan. Dia merujuk pada Tuan, pemilik atau raja. Itu yang Nabi Yusuf guna Rabbaka. Maknanya kena faham situasi itu. Kena faham situasi. Macam kita lah, bahasa Selangor lain, bahasa Kelantan lain, bahasa Kedah lain. Macam kita orang KL dia panggil mancing sapi. Kalau orang Kedah panggil apa? Gurih kan? Gurih api. Gurih. Idram dia tebal sikit. Kan? Gurih api. Orang KL panggil mancis api. Dia lain. Kan? Tu bahasa-bahasa macam tu lah maksud dia. Mengikut situasi, negeri, keadaan, ataupun yalah
Macam kita kedondong, Kedah panggil buah merah kan. Minta maaf lah saya sebut Kedah je. Dah bukan pasal bini aku orang Kedah, itu ceritanya kan. Saya nak sebut negeri lain kan, saya tak erti ingat. Kedah tu boleh lah sikit-sikit lah. So Nabi Yusuf dikatakan hujah pertamanya sebab guna Rabbaka tu, sebab itu situasi zaman itu, bahasanya macam tu. Dan oleh kerananya ia menggunakan istilah berlaku ketika itu, juga ia dalam keadaan darurat. Sebab Nabi Yusuf terpenjara pada saat itu. Baik, sebagaimana pula Nabi Musa berkata kepada Samiri. Samiri ni yang itulah yang menyesatkan orang buat lembu, patung lembu apa semua tu. Ketika Nabi Musa sesat kan, disesatkan oleh Allah, Samiri tu take over lah, konon-konon dia pula mengaku jadi Nabi apa semua. Surah Toha ayat 97. Wanzur ila ilahika. Tu ada kalimah ilah dekat situ. Maksudnya sesuatu yang kamu jadikan Tuhan. Terjemahan dia, dan lihatlah Tuhanmu. Wanzur, dan lihatlah, ila kepada ilahika Tuhanmu. Itu terjemahan asal. Maksudnya sesuatu yang kamu jadikan Tuhan. Merujuk kepada patung lembu itulah. Dan lihatlah kepada Tuhan kamu. Makna merujuk kepada patung lembu yang dibuat oleh Samiri itu. Dan jawapan yang kedua, apa yang terjadi itu adalah menurut syariat yang terdahulu. Sedangkan syariat terdahulu itu tidak menjadi syariat kita. Apabila ternyata syariat kita bertentangan dengan syariat yang terdahulu. Dan tentang hal ini tidak ada perselisihan di antara ulama. Mereka berselisih pendapat pada syariat terdahulu apabila syariat itu tidak mendukungnya atau tidak pula menentangnya. Apakah ia terjadi syariat kita, apakah ia menjadi syariat kita atau tidak. Itu tak ada apa tu, jangan pening-pening kan. Syariat jadi ke tidak, sama ke tidak, itu tak fikir. Sebab syariat tiap-tiap nabi ni Allah buat tidak sama, berbeza-beza. Allah buat beza-beza. Nabi Adam lain syariat dia. Syariat ni makna cabang syariat. Selalunya yang berbeza tu cabang-cabang syariat. Syariat asasnya sama, sembah Allah, jauhkan taghut atau syirik dan sebagainya. Cabang tu beza sikit. Contoh zaman Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik, sebab tak ada orang lain masa itu. Tengok kiri kakak, tengok kanan abang, tengok belakang adik kan. Semua kembar-kembar adik-beradik je. Tak ada orang lain. So tak berkembang zuriat kalau tidak berkahwin. So kahwinlah adik-beradik masa itu. Tapi ada syarat lah. Bersilang-silang tu kan. Kembar-kembar tu disilangkan. Tu yang Qabil bunuh Habil tu. Pasal tak puas hati kan. Jadi syariat zaman kita, Nabi Muhammad dah tak boleh pula adik-beradik. Itu maksud. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, syariatnya kalau nak bertaubat, bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kamu. Zalikum khairul lakum. Itu adalah lebih baik bagi kamu. Inda bari'ikum, di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum, maka dia akan ampunkan dosa kamu. Zaman Nabi Musa, kalau rasa bersalah, berdosa, nak bertaubat, bunuh diri. Cuma ulama' ulama' bincang dua cara bunuh diri itu. Sama ada dia sendiri yang bunuh diri dia. Pergi kedai pergi kedai zaman tu mana ada 7E. Pergi kedai beli racun tikus. Contoh kan. Lepas tu sahur campur sekali. Kan, bunuh diri, mati. Allah terima taubat. Satu lagi cara, orang yang bunuh dia, bukan dia bunuh diri dia sendiri. Ini pandangan ulama' lah zaman tu. Kita serabut pula mikir. Kan? Sebab bukan zaman kita tuan-tuan. Sebab itu manusia hari ni dia jadi semak perut, serabut otak sebab mikir benda yang tak sepatutnya dia fikir. Tak payah fikir COVID tu. Bukan maksud saya tak payah fikir tu tak payah ikut SOP. Saya kata tak payah fikir. Apa yang ada kita hadap aja. Hadap. Sebab dah
setahun setengah, dekat 2 tahun dah kita hadap. Kan? Ikut je apa kerajaan kata, pemerintah kata, ikut. SOP ikut. Kuliah 20 minit kalau malam-malam ikut. Jangan fikir bila ustaz COVID nak selesai ni. Dia pula mikir kan. Sampai tak datang kuliah. COVID punya penangan dia fikirnya kan. Tak payah fikir yang tu. Allah kata kun fayakun besok, sampai masa hilanglah dia. Kalau tak hilang pun tak hilang lah, biarlah kat dia. Yang penting dia yang kacau kita sudah. Kan? Jadi ada orang dia suka mikir yang tidak-tidak. Macam mana zaman Nabi Musa bunuh diri boleh taubat, zaman kita dosa besar ustaz. Dah syariat tak sama kan. Dia kena faham macam tu. Jadi hadap apa yang depan mata saja. Jangan mikir yang bukan-bukan. Sebab saya banyak jumpa dah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, orang-orang kita terutama anak-anak muda ni kadang memikirnya jauh sangat. Contohlah macam saya cerita dalam soalan-soalan media sosial yang saya dapat kan. Dia kata, ustaz, bila kita dah masuk syurga, boleh tak kita nak intai neraka? Macam mana nak jawab tu? Macam mana tu? Kan? Naik semangat pula dia nak ngintai-ngintai kat syurga. Kau nak buat apa? Syurga tu tempat tak elok. Maaf, neraka. Saja nak tengok kan sedar ke tidak kan. Jadi neraka tu tempat tak elok. Engkau dah duduk dalam syurga, bidadari ada keliling elok, mengut-ngut kaki apa semua, ada hati nak sambil-sambil tu nak ngintai-ngintai, tak payahlah kan, duduk je lah diam-diam. Ada juga soalan saya dapat, dia kata, ustaz, lama-lama duduk dalam syurga tak boring ustaz? Saya kata kalau boring kau pergi masuk neraka senang. Contoh gitulah. Kadang dia memikir tu kan, memang tak sempat nak boring lah dalam syurga kan. Tak ada apa yang nak diboringkan. Semua benda yang kita nak kita dapat. Apa yang boring? Bila benda yang kita hajat, yang kita nak, kita idamkan selama ni dah dapat, apa yang memboringkannya? Tak ada tuan. Kan? Kecuali benda tak dapat, itu yang jadi boring. Contoh, balik raya. Boring ustaz raya kat USJ. Contoh, tunggu pengumuman petang ni, buat-buat tenang. Petang ni ada pengumuman. Confirm lah kan. Tapi tunggu je lah, tengok je lah muka menteri tu kan. Manalah tahu tiba-tiba dia tersasul macam saya tadi. Kan. Boleh balik. Mengaku salah, kita mengaku kan. Tersilap. Baik, sambung balik. Jauh nak pergi tu. Dah sampai nak balik raya pula dah. Kan? Baik. So maknanya kita jangan fikir yang tidak-tidak, jangan fikir yang jauh-jauh sangat kan. Apa yang ada depan kita hadap aja dulu. Depan kita ni dah ada 15 Ramadan. Hadap yang tu dulu. Depan kita yang mendatang lagi 15 hari ni ada namanya Lailatul Qadar. Prepare yang itu dulu. Yang lain-lain jauh-jauh sangat tu sabar-sabar dulu kan. Supaya kita ni tak serabut otak dia panggil. Baik, sambung lagi. Fasal ke-15. Imam Abu Ja'far An-Nahas dalam kitabnya Syanatul Kitab. Adapun Al-Maula itu, kami tidak mengetahui adanya perbezaan pendapat di antara ulama bahawa ia tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang kepada seorang makhluk. Al-Maula sebenarnya soal Maula ini sudah kami jelas pada fasa terdahulu tentang kebolehannya, maknanya menggunakannya. Hanya saja An-Nahas menyebut yang diawali dengan alif dan lam. Oleh kerana itu katanya tidak boleh. Dia kalau ada alif lam tak boleh lah. Macam tadi isim makrifah yang saya sebut Ar-Rabb tadi. Sama juga Al-Maulana ataupun Al-Maula. Itu tidak dibenarkan. Baik, Said boleh dikatakan pada setiap orang selain dari orang fasik yang kita dah bincang sebelum ni. Dan As-Sayyid yang ada alif dan lam tidak boleh disebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang lebih sahih, tidak ada salahnya seorang menyebut dengan menggunakan Al-Maula ataupun As-Sayyid dengan syarat tersebut di atas. Jadi ini hanya perbahasan, perbincangan. Sebab benda ni macam saya kata tadilah, dia tidaklah
bersangkut rapat dengan masyarakat Melayu kita. Sebab biasa guna Sayyid ni biasa Arab, orang Melayu pun ada tapi tak banyak lah. Maula pun sama, kebanyakannya orang-orang Arab yang banyak menggunakan kalimah yang berkenaan. Baik, fasal ke-16. Yang ni best ni. Dilarang mencaci maki angin. Ada ke ustaz orang maki angin ni? Ada no? Ada, jangan cakap tak ada. Baik, dilarang mencaci maki angin pada bab bacaan apabila angin bertiup. Bila angin bertiup, jangan dimarah angin tu. Kan? Kadang kita ni dah panas minta angin pula. Bila angin datang dah bising-bising pula kan. Dia maki-makinya angin tu. Telah disebut dalam 2 hadis yang melarang mencaci maki angin, dan penjelasan kedua hadis tersebut tak ada lah. Hadis tu tak ada. Hadis tu dah hurai sebelum ini. Bawa tenang. Baik, fasal yang ke-17. Betul kan? Memang tak ada tulis tu kan? Okey. Yang penting jangan dimaki angin tu. Jangan dimarah. Ribut kok mana pun jangan dimarah angin, sebab dia ikut perintah Allah. Kan? Angin apa benda makhluk semua ikut perintah Allah. Hujan ribut ke, angin putih beliung, itu Allah suruh. Dia ikut je. Allah kata kau gulung kutub utara lah kan. Jangan sebut sini pula. Kutub utara dia gulung gitu. Dia buat kerja dia. Jadi kita jangan marah dia, sebab dia makhluk Allah, dia taat, makhluk yang taat. Kan? Jadi bila nampak ribut ke, hujan batu ke apa, doa je lah. Kan Nabi dah ajar doa-doa hujan, doa angin, kan semua dah ada benda-benda tu. Sebab tu saya kata baiknya Allah pada kita ni, tuan-tuan ni, ibu sekalian, kadang-kadang kita tak perasan baiknya dia tu. Kadang kita ingat, kadang kita nampak, kadang kita tak perasan. Macam hujan ni, hujan yang turun daripada langit ni. Saintis buat kajian, kelajuan hujan tu masa dia turun tu hampir mencecah 500 km sejam. Tapi kenapa kepala kita tak berlubang? Betul tak? 500 km sejam, jangan buat pasal. Kereta tuan-tuan ibu-ibu kat luar tu berapa laju sangat kita bawa? Kan? Saya tengok kereta hebat-hebat lah kat luar tu kan, bersusun, cantik lah. Jadi kereta kita kadang kita bawa 200 km sejam. Kadang-kadang lah. Ada masa-masa emergency tu. Jadi bila 200 ni rasa dah laju sangat, aksiden, adat dia matilah. Adat dia matilah. Bayang 500 km sejam air hujan turun ni. Permulaan dia turun daripada awan hitam cumulus. Cumulus ke apa dia panggil? Kumus ke cumulus saya tak tahulah. Lebih kurang lah. Jadi 500 km sejam dia punya speed. Tapi sampai atas kepala kita boleh buat mandi-mandi hujan bagai. Kan zaman-zaman kita kecil dulu, pantang tengok awan gelap je, dandan mak nak main kat luar je. Dah tahu dah, mak kita tahu dah mesti nak berendam lah hujan. Kan? Steady je masa tu kan. Hari ni kena hujan 2 titik dah bersin. Silat-silat resedung terus. Kan? Silat ke mana tak tahulah. Jadi jangan dimarah hujan ke, angin ribut, semua jangan dimarah. Baik, fasal 17, dimakruhkan memaki penyakit panas ataupun demam panas. Demam pun jangan dimarah, demam tu. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'ib awil Musayyib faqala ma laki ya Sa'ib ya Ummal Musayyib tuzaf zifina qalat al-humma la barakallahu fiha faqala la tasubbu al-humma fa innaha tuzhibu khataya bani adam kama yuzhibul kiru khabasal hadid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Sayyib atau Ummu Musayyib. Itu nama dia lah, Ummu Musayyib ataupun Ummu Sayyib, orang yang sama. Maka baginda bersabda, apa sebabnya engkau wahai Ummu Sayyib jadi menggigil? Orang demam kan menggigil kan? Orang Melayu panggil demam kura, menggigil. Lalu ia menjawab, demam. Semoga Allah tidak memberikan berkah padanya. Dia maki demam tu.
Kan, dia demam gigi menggeletar. Nabi tanya pasal menggeletar, dia kata demam. Tak dan Nabi cakap, dia tembak pula demam tu. Dia kata semoga Allah tidak memberkati demam ini. Maknanya dia maki hamun, dia herdik demam panas itu. Lalu Nabi bersabda, jangan engkau memaki penyakit demam kerana ia menghilangkan kesalahan Bani Adam, yakni manusia, sebagaimana tukang besi menghilangkan kotoran karat besi. Hadis sahih Imam Muslim. Tengok, sekali lagi Allah Ta'ala bertindak pada kita untuk menjadi asbab penghapus dosa. Sebab tu saya sebut banyak kali, Allah ni sebenarnya dia sangat sayang pada kita semua. Tak keterlaluan lah kalau saya berani cakap, Allah ni sebenarnya dia nak semua orang masuk syurga sebenarnya. Sebab Allah ni dia dah tunjuk jalan. Ini jalan syurga, ini jalan neraka. Kamu pilih saja. Allah nak kita masuk syurga, tapi dah ada orang dia kona belah neraka juga. Dia pilih jalan tak elok. Dia yang pilih. Allah bagi kebebasan memilih. Bukan Allah paksa engkau syurga, engkau neraka, bukan. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bebas memilih dengan izin Allah. Jadi pilihlah jalan yang baik. Tapi ingat, setiap apa yang menimpa kita, kita fikir sahaja itu kafarah dosa. Terantuk kepala ke, Allah sayang aku. Dia nak suruh kita ingat dia. Kan selalu bila Allah, kan terantuk Allah, tersepak batu Allah, tercocok duri pokok bunga ros Allah. Kan kemah-kemah petang-petang menunggu buka tu kan. Siram-siram bunga. Jadi macam-macam. Bayang saja itu kita anggap tak apa, Allah sayang aku, dia nak bagi aku pahala, dia nak hapuskan dosa aku. Cukuplah. Itu boleh menenangkan jiwa kita sebenarnya. Kan? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu kot. Kita ceritalah sikit. Hari Senin minggu lepas saya jatuh motor sebenarnya. Jatuh motor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya dah seminggu dah sebenarnya sembahyang duduk. Allah cabut sikit nikmat sujud tu, tak boleh sujud atas lantai. Saya sembahyang berdiri, masa rukuk okey, masa nak sujud tu saya duduk lah. Kan? Jadi saya punya ni belah kiri punya keting apa orang panggil, tulang yang depan tu, bahagian kaki tu, belakang betis kan, depan dia tu tulang kering orang panggil. Tulang kering. Jadi dia lebam, dia luka. Lepas tu sampai sekarang ni dia masih sakit lagi. Jadi jatuh tu dengan Bambam tu lah. Bambam dengan anak saya yang kecil tu, saya jatuh dengan dia. Saya pergi hantar dia sekolah naik motor. Pagi hantar naik motor sebab jalan jam sikit kan. Jadi memang hari tu memang Allah lupakan saya sebenarnya. Dia jadi sampai masa lah benda nak jadi, Allah dah takdir hari ni kau jatuh. Naik motor skuter ni besar dan berat, sama saiz dengan tuan badan lah. Dia panggil Robus skuter, dia panggil pemilik skuter. Kan? Jadi sampai depan pasti sekolah dia tu, mati enjin. Dia berdiri kat depan kan, mati enjin. Lepas tu saya angkat dia, saya letak dalam keadaan saya lupa tongkat motor. Saya lupa stand. Jadi selamatlah dua beranak ni tombang dengan jayanya. Kan? Tumbang. Jadi kaki saya tu saya tak pasti sama ada kena 4 motor ataupun kena divider tepi jalan tu lah. Tapi yang alhamdulillah syukur tu sebab anak tu tak ada apa-apa. Saya tengok muka dia pucat lah sebab jatuh kan. Cuma kopiah je sengit sikit. Lain tak ada apa-apa. Lepas tu cikgu dia ambil masuk sekolah. Bila balik tengah hari, Umi dia tanya, kau okey ke? Fakir okey. Tapi ayah teruk tu, kesian kat ayah gitu. Oh ya ke? Fakir okey. Macam mana kau okey pula? Sebab Fakir jatuh atas perut ayah. Kurang asam tu budak ni. Tapi memang betul lah. Kan? Dia jatuh atas tilam empuk download pillow ni. Memanglah kau selamat dengan izin Allah kan. Pasal masa jatuh tu kita peluk dia je. Saya teringat dia, apa-apa hal dia dulu kan. Memang sedap lah kau jatuh atas tilam empuk tu. Tu yang dia kata Fakir tak ada apa-apa katanya. Belagak pula tu. Kan? Jadi dah seminggu ni memang atas kursi lah. Terawih ke apa semua atas kursi. Jadi
Saya fikir satu je, bila jatuh tu Alhamdulillah kan, Allah nak bagi kafarah dosa. Saya bayang itu je lah, macam yang Rasulullah ajar kita. Dia nak suruh kita ingat dia lebih, dosa kita pula banyak, macam-macam dosa. Jadi itu salah satu cara. Dan hebatnya Allah ni sebenarnya, bila orang istighfar minta ampun pun dia ampunkan. Bila dia bagi kita dengan ujian-ujian macam tadi, jatuhlah, tersepak, terantuklah, terkena duri lah, apalah, apa dosa juga. Lagi hebat lagi, kata ulama, kita tak minta apa-apa pun dia hapuskan dosa kita. Itu lagi hebat. Ambil wuduk pun apa dosa kan. Setiap air yang mengalir tu kan, Nabi kata air menitik tu menghapuskan setiap dosa kamu. Baik Allah ni sebenarnya, sangat baik. Tapi kadang-kadang kita pula buat kelaku tak elok pada dia. Itu masalah dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tugas kita faham. Sebab tu kena mengaji. Bila mengaji tu baru dia faham, ada ilmu. Contoh ginilah, kita yang mengaji ni, yang ada ilmu ni, bila petang karang berbuka puasa, kita akan cari buah kurma dulu, at least, ataupun air zam-zam ke kalau ada, tapi susah dapatlah sekarang. Buah kurma, sebab kita belajar dah, oh ini sunnah dia, cara berbuka terbaik begini. Kalau tak ada kurma, baru cari buah yang manis. Kalau tak ada buah manis, baru cari air yang manis sikit. Itu sunnah dia. Orang tak mengaji, tak ada lah, 6.5 dah pegang air apa tu, air sirap Bandung ke apa kan, 6.5 dah pegang, geletar tangan dia, sama peluh dengan air tu. Pasal menunggu Bilal tak azan. Lah kali 3 minit awal dia berbuka kan. Jadi nak buat macam mana? Masjid tempat saya mengajar kat tu, Seri Gombak tu, Masjid Khairiah, yang 3 batal puasa, kena ganti balik. Dia jangan dimarah Tok Bilal. Tok Bilal tu manusia kan, dia pun ada silap teknikal kot mana, saya pun tak tahu, tapi katanya teknikal sikit lah kan. Tapi 3 minit, 3 minit ni kira lama juga tu kan. Tapi itu rezeki lah. Itu salah satu pengampunan dosa juga tu kan. Kalau kita pandang, itu pengampunan dosa juga. Rezeki boleh buka puasa awal, satu. Rezeki kedua, itu rezeki tau, buka puasa awal. Rezeki kedua, kalau tidak disengajakan, tak ada dosa. Dia tidak berdosa, sebab dia bukan sengaja. Tak sengaja tak berdosa, cuma batal saja, dan ulama bincang wajib ganti balik lah. Itu aja. Ganti balik dapat pahala lagi. Tengok, kita baca sudut itu, kita akan jadi tenang. Kita tak marah nazim masjid kan, nazim masjid Khairiah tu lah, anak murid kita juga. Kita tak marah Tok Bilal tu. Tok Bilal tu pun tak adalah merajuk 4 hari tak muazzan pula kan. Dah kena kecam dengan netizen semua ni. 4 hari tak nak suara dah keluar katanya. Jadi tak sahlah. Biar kita tengok serba-serbi tu, pandang dekat Allah saja. Apa hal pun Allah sayang kita, itu je kan. Sebab kita amalan tak setara mana. Saya lah, ibu-ibu mungkin hebat-hebat tadarus semua ni. Kita ni amalan ciput-ciput je lah kan, sikit-sikit. Jadi Allah tahu amalan kita tak seberapa, dan baiknya dia hantarnya Lailatul Qadar. Umat lain tak dapat tau. Lailatul Qadar ni kata ulama, umat Nabi Muhammad saja. Sebab apa? Sebab Allah tahu umur kita pendek-pendek. Dah lah kita pun, saya tak cakap, saya buat isyarat saja, tapi ibu-ibu yang mandai-mandai menambah kan. Jadi kita ni dah lah umur pendek dah, hidup tak lama, baina sitina wa sab'in, 60 ke 70 saja. Sedangkan umat dulu 100 tahun. Firaun pun 500 tahun. Firaun, pak angkat Nabi Musa yang melawan dia tu, 500 tahun, dan riwayat menyebut tak pernah sakit. Allah bagi dia sihat, itu nama dia istidraj lah kan. Panjang umur, makin kuat melawan pula, sakit pun tak ada. Jadi 500 tahun tu dia tak pernah pergi KK, klinik kesihatan, kan. Tak ada kad kuning macam kita melonggok-longgok ambil ubat 3 bulan sekali, 1 baldi tu kan. Firaun tak ada yang tu, dia sihat aja, kan, dia melawan. Jadi itu benda dia, kita kena faham tak. Jadi sebab itu kita ni janganlah melawan. Allah dah bagi 1001 nikmat.
Kan, jadi gunakan baik-baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan beri kebaikan pada kita. Baik, saya nak habiskan satu lagi, nombor fasal ke-18. Dilarang memaki ayam. Kita tahu kedarah ayam je kan, lepas tu maki ayam tu. Baik, daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbud dika fa innahu yuqizu lis-salah. Janganlah kalian memaki ayam kerana ia membangunkan orang untuk mendirikan solat. Sekarang ni siapa bagus lagi? Orang yang maki ayam ke ayam tu lebih bagus? Ayam lah. Sebab tu jangan maki ayam. Ayam ni pagi-pagi berkokok dia, tak siapa suruh. Kita yang beli ayam pun tak pernah bercakap dengan ayam kita, besok pukul 4.30 kau berkokok tau. Kejut aku dengan family aku ni. Tak pernah. Tapi elok yang 4.30 kan bunyi, pukul 5 kan bunyi, pukul 6 kan bunyi dia. Yang kita pula memekak je ayam ni. Padahal ayam tu langsung kita bangun. Kalau dia boleh bercakap, habis kita pun kena maki agaknya dengan ayam tu kan. Itu ayam. Samalah dengan apa yang dipesan oleh Luqmanul Hakim. Apa kata Luqmanul Hakim pada anak dia, merangkap kepada kita lah pesanan itu. Luqman kata, wahai anak kesayanganku, janganlah sampai engkau menjadikan ayam jantan itu lebih cerdik daripada kamu. Di saat dia berkokok, engkau masih dalam selimut. Siapa kata? Luqmanul Hakim. Nampak? Tak payah guna alam telefon, tak payah. Ayam ada kan, original punya. Tapi di bandar ni payahlah nak dapatnya. Zaman-zaman kita kampung dulu memang kerap lah kan, sampai begini tidur tutup telinga, ayam punya kuat dia berkokok tak. Jadi jangan dimaki hamun ayam tu, sebab ayam pun serupa. Ayam ke anjing menyalak ke keldai berbunyi himar ke apa, dia ikut perintah Allah. Dan ada pandangan ulama mengatakan itulah zikir haiwan. Dia berkokok tu itulah zikir daripada Allah. Anjing menyalak tu itulah zikir dia. Rimau mengaum tu itulah zikir dia. Kan, macam-macam lah, itu pandangan ulama. Jadi sebab tu saya kata tadi, kita kena mengaji supaya kita faham, kita reti, dan kita tahu supaya kita dapat amal yang terbaik, insya-Allah. Jadi ingat, Allah anugerahkan kita dengan Lailatul Qadar tadi, sebab umur kita pendek. Umur umat dulu ada yang mencecah ribuan tahun pun ada. Jadi dengan kelebihan Lailatul Qadar itu, kita dapat amalan 1000 bulan penuh. Solid 1000 bulan tau. Non-stop kata ulama. 83 tahun 4 bulan. Jadi tuan-tuan, macam mana nak dapat? Kita tutup dengan kuliah kita, macam mana nak dapat Lailatul Qadar ni. Dia sebenarnya jangan risau. Insya-Allah semua orang dapat. Dengan syarat malam tu dia adalah buat something. Bukanlah lepas buka terdarah tu tak buat apa-apa sampai ke subuh, memang tak dapat lah. Sebab kita kena ingat, yang bila Allah sebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malam itu turun malaikat dan roh tu maksudnya malaikat Jibril lah sebagai ketua, dan semua malaikat lain akan turun. Ulama bincang, starting mereka turun ialah bermula maghrib. Mana maghrib tu malaikat dah mula slow and steady turun sampailah lepas isyak, tengah malam, sahur tu yang kemuncak lah. Jadi kalau apa yang kita buat malam tu, kita sembahyang maghrib, kita berbuka, kita isyak, kita tarawih, kita witir, kita baca Quran, kita infak online ke offline ke, malam pagi tu kita sahur, kita qiyam sikit 2 rakaat ke, itu yang saya kata peluang dapat tu sebenarnya cerah. Cuma kita tak tahu bila dia terjadi tu, malam bila. Malam ganjil tu yang kuat hujahnya 10 malam akhir, malam-malam ganjil. Kan? Ada pula orang bertanya pula. Itu saya kata jangan mikir jauh sangat. Ustaz, kita Malaysia malam tu malam ganjil, malaikat turun. Amerika malam genap Ustaz.
Nampak jauh dia mikir tu. Tu jauh mikir sangat tu. Sekarang ni kau duduk Malaysia ke kau duduk Amerika sekarang ni? Kita duduk negara kita sudah mikir, malam ni ganjil kat USJ. Malam ganjil pulun lah sikit. Pulun lah lebih sikit malam-malam ganjil tu. Yang lain maintain lah. Malam ganjil lebihkan sikit. Jangan mikir, ni ganjil Amerika dengan kutub utara macam genap je. Takkan malaikat turun sekat-sekerat kot. Jauh pula pergi-pergi. Tak payah. Tu saya kata yang depan kita saja, yang jauh-jauh biarkan lantak kat dia lah. Yang mereka tu adalah nanti malaikat turun kat sana, biar kat dia. Kita ni sebab tu serabut kepala otak. Kan? Banyak mikir yang tidak-tidak. Yang tak perlu pun sebenarnya. Jadi kita fikir yang perlu kan. Fikir macam mana aku nak masuk syurga. Fikir muhasabah 15 hari dah lepas ni. Amalan kita macam mana. Semak. Tengok 15 hari dah berlalu, Quran aku okey ke tidak. Sedekah aku macam mana. Kan. Bagi makan orang berbuka macam mana. Terima kasih itu hari untuk makan. Walaupun ada teknikal sikit kan, tak apa, yang penting semua dah selamat masuk dalam perut. Terima kasih banyak yang menginfak dan memberi makanan tu. Jadi semak balik. Kalau rasa okey, carry on terus. Kalau rasa ada macam culang-caling sikit, ada longgar-longgar sikit skru, ketatkan untuk ke depan 15 hari ni. Ibarat macam selalu saya sebut tiap-tiap tahun, kita Ramadan ni macam lumba lari 100 meter. Lagi dekat nak sampai garisan penamat, lagi laju. Lagi laju larinya. Kan? Mana ada orang lumba lari lagi dekat, lagi lah lenggang-lenggang kangkung pula dah, kan? Lagi nak sampai garisan penamat, berjalan pula. Lagi teruk, ghostan pula ke belakang. Dah tak buat apa-apa pula dah, malam-malam akhir tu relax aja tengok TV drama. Mencintaiku ke apa ke tajuk entah, kan? Contoh. Ni tuduh ustaz mesti tengok kat drama. Kan? Dan rumah kita pun ada TV kan. Jadi nak sebut lagi dekat nak garisan penamat, mana lagi nak penghabis dah Ramadan, lagi pulun lah. Itu kaedahnya. Lagi laju lah maknanya. Macam orang lumba lari 100 meter tu. Ambil konsep tu kan. Jadi ingat, insya-Allah kita pulun. Dan akhir sekali tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, fasal ke-19 tu kita tandakan di situ. Bila jadualnya? Hari raya kot. Kena raya kot rasanya. Selepas raya lah kot. Sebab rasanya Selasa kedua tu macam hari raya je. Raya ke? Oh, sehari dua sebelum raya. Ada kelas tak ada? Kata tak boleh balik kampung. Tak apa. Kita reda je. Ada pun okey, tak ada pun tak ada masalah. Tak apa. Buat tenang. Jauh lagi jauh. Jangan fikir dulu. Sabar. Kan serabut otak. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tak apalah. Yang tu ke depan besok kita tengoklah macam mana, kan? Tak ada masalah. Cuti pun tak apa. Kuliah pun jalan pun tak ada masalah. Baik. Yang terakhir, pertama sekali sama-sama kita mendoakan. Doakan adik-beradik kita, kalau masih ada mak ayah kita, jiran kita, asatizah kita, anak murid kita, semualah mudah-mudahan Allah izin sihat walafiat dan dapat perhabiskan 30 Ramadan tahun ini, insya-Allah. Doa banyak-banyak. Dan yang kedua, doakan juga Allah anugerahkan kita dengan Lailatul Qadar. Seperti mana doa yang ulama ajar kita, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah. Terjemahan dia, ya Allah Tuhan kami, Engkau anugerahkanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan setiap tahun yang mendatang. Amin. InsyaAllah. Jadi selamat meneruskan amalan kita dengan apa? Ada soalan? Pandai. Soalan boleh tanya tapi jawab tidak wajib.
Kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Ada tak soalan? Ada yang namanya ada soalan, ada yang kaitan dengan puasa ke apa-apa ke? Tak ada ya? Semua- Satu soalan Ustaz. Sila. Okay. Kalau tadi Ustaz kata yang isu di Gombak tu dia berbuka awal 3 minit ya? Sebab ini yang bergantung pada azan lah. Ya. Jadi dia berbuka awal, jadi kena apa lah, kena ganti Ustaz Ya. Okey, untuk yang sahur pula Ustaz masalah pada sahur. Apa hukum puasa seseorang itu kalau dia bergantung pada azan? Imsak dia langgar. Okey. Azan tu lewat 3 minit. Tapi berbuka awal 3 minit. Ni azan tak bila terlambat pula 3 minit. Azan tu dia lewat 3 minit, dia minum lagi dalam minit yang ke Minit kecederaan tu lah. Okey. Dia sama juga, konsep dia sama. Dia sebenarnya kebergantungan itu selalunya pada azan. Katalah 5.57 azan subuh. Kan? Kita bergantung pada azan. Tiba-tiba hari itu Bilal pun tak tahulah silap kat mana. Pukul 6 baru azan. So, ulama sebut yakinnya kita pada masa itu sebenarnya bergantung pada Bilal. Sedangkan hakikat sebenarnya waktu sudah habis. So ada kebanyakan ulama lah dia menyebut tidak sah lah. Maknanya yang kita makan itu sudah masuk waktunya. Dia sama konsep macam, tapi berbuka lain lah. Berbuka tu dia makan awal, yang ni dia makan lewat. Jadi sebab tu pencegahan dia ialah imsak tu yang terbaik lah kan. Walaupun ada ulama kata zaman-zaman Nabi tak adalah imsak tu, tapi tujuan dia buat oleh ulama ke belakang ni supaya berhati-hati. Apa fungsi imsak? Fungsi dia letak 10 minit sebelum bang subuh, azan subuh. Tujuan dia orang yang tengah makan, tengah sahur, tiba-tiba imsak masuk, cepat-cepatlah makan sahur tu. Dan orang yang baru terjaga ketika imsak 100 meter lah jawapan dia. Lomba lari 100 meter lah. Maknanya cepat-cepatlah sebab ada 10 minit lagi. Jadi imsak ke berbuka ke mesti yakin. Kan? Mesti kita letak keyakinan. Tetapi keyakinan itu juga bergantung pada waktu yang sebenarnya. Dia tak boleh kata saya yakin saya masih bersahur Ustaz, sedangkan yakin dia tu dalam waktu yang tidak meyakinkan. Boleh faham jawapan tu? Jadi bangunlah awal sikit. Walaupun sunat dilewatkan makan-makan sahur tu, tapi ulama kata timing paling cantik ialah 10-15 minit sebelum azan kita dah settle sahur. Yang Nabi kata sekitar bacaan 50 ayat tu kan. Lepas sahur baca 50 ayat, lepas tu azan subuh. Tu yang paling cantik sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh nak? Okey. Baik. So terima kasih banyak semua. Selamat menghabiskan sakit baki Ramadan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dipermudahkan segala urusan. Dan jangan lupa 10 malam terakhir itu doa banyak. Doa yang berkualiti, doa yang baik-baik. Termasuklah doa minta supaya kita masuk syurga tanpa hisab kan. Itu doa-doa yang penting tu. Sebab bila cerita hisab ni menggerunkan kita lah sebenarnya kan. Panjang ceritalah, bila hisab tu panjang ceritanya. Jadi kita doalah apa-apa yang terbaik. Doakan untuk semua, untuk kami juga, asatizah dan sebagainya. Doakan untuk COVID juga supaya dia segera lenyap di atas muka bumi ni. InsyaAllah lah ada doa-doa kita yang Allah ambil kan. Kita tak tahu doa siapa. Jadi yang penting semua orang berdoa insyaAllah. Baik. Terima kasih semua dan dua pengumuman ringkas. Ada. Yang pertama, kutipan saya sambung lagi. Kutipan untuk pembinaan masjid di Pendang yang masih berlangsung, masih dalam pembinaan, dan saya dipahamkan ada juga untuk anak-anak tahfiz yang akan bernaung di bawah masjid itu nanti. Jadi ceritanya pahala besar lah, itu je ceritanya. Dah separuh pembinaan, struktur binaan semua dah naik, cuma kubah belum ada, tile pun masih belum dipasang.
masih dalam proses pencarian. Untuk kita bantulah. Jadi siapa yang nak berwakaf untuk masjid dan untuk berzakat pun boleh atas fisabilillah, untuk membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dipersilakan. Yang kedua, sama juga ni wakaf kitab ni, RM50. Kitab ni untuk kita wakafkan ke sekolah-sekolah pondok yang terpilih. Dalam ni ada zikir, ada wirid, ada doa, ada selawat. Dan kitab ni kita akan kumpulkan dulu nanti, sahabat saya akan urus. Cuma dia tak datang lah sebab kita SOP kan. Jadi disebabkan masih belum boleh rentas negeri, jadi kitab tu semua disimpan dulu di rumahnya, digombak. Dan bila dah boleh rentas-rentas besok, kita akan hantarlah ke negeri-negeri lain yang ada sekolah pondok yang memerlukan kitab ini. Sebab kitab ni sebenarnya sinonim dengan budak-budak pondok sebenarnya. Jenis wirid, doa, selawat, zikir, budak-budak pondok lah. Dan siapa yang berwakaf nanti boleh bagi 10 nama lah. Kita akan isikan di belakang ni nama-nama pewakaf. Jadi siapa yang boleh isi nama yang hidup atau yang meninggal dunia lah. Ya. Dan siapa yang nak wakaf boleh WhatsApp pada saya. Boleh WhatsApp pada nombor saya 019 243 7476. 019 243 7476. 019 243 7476. Nama saya Ustaz Rahim Nasir. Kalau nama TikTok Ustaz Bambam Al-Kazam. TikTok saya nama Ustaz Bambam lah. Baik. Jadi apa-apa hal boleh WhatsApp lah, ya. Untuk wakaf masjid pun kalau nak online, sebab bila online tu bunyi macam banyak sikit kan. Boleh WhatsApp juga. Saya akan bagi untuk dua ni, wakaf kitab dengan wakaf masjid, satu nombor akaun yang sama. Tujuan dia senang, ibu-ibu, tuan-tuan nak masuk, tak payah nak banyak-banyak akaun, sekali petik je untuk dua-dua tu. Kalau nak dua-dua lah, salah satu pun tak jadi masalah. Dan yang kedua, senang pula saya nak mengurus. Itu je ceritanya. Itu nombor dua. Dan yang ketiga, saya ada bawa jualan untuk muslimat, baju kaftan batik Kelantan tu lah. Boleh tengok, lengan panjang kot rasanya. Itu orang perempuan lebih tahulah. Harganya semua sama je. Apa yang ditulis di atas kertas di baju tu abaikan saja. Itu harga sebelum PKP dulu. Jadi ada yang tulis 60, ada yang 55. Jadi kita jual semua RM50 je. Bukan semua RM50, sehelai RM50. Dia jangan salah cakap kan. Habis dia borongnya RM50 semua. Jadi ada di luar sana, boleh tengok-tengok lah. Ya, terima kasih banyak. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan di saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan warzuqna lailatal qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sampai keluar tu satu pengumuman besok. Besok kuliah kita bersama dengan Ustazah Nurul Iman. Ustazah Nurul Iman menggantikan Ustaz Dr. Azhar dengan tajuk batal puasa atau batal pahala puasa. Batal puasa tu batal pahala puasa. Apa?
Esok apa ciri-ciri yang membatal puasa kita dan ataupun membatalkan pahala puasa kita. Esok bersama Ustaz Nurul Iman jam 10.30, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Okey, yang belakang dulu ya, yang belakang dulu, jalan dulu yang belakang. Yang depan tunggu dulu, sabar. Yang tengah pun tunggu dulu. Yang beli baju tu tolong jaga ya, social distancing ya. Yang beli kapten tu, kalau tak jaga nanti Ustaz tak boleh jual lagi dah. Ustaz tak dengar ke bawa tak dengar? Dengar. Dengar. Tolong ya. Tolong ya, yang beli kapten kat luar tu, tolong jaga, berjaga-jaga. Tolong jaga sosialnya, penjarakan, tolong jaga. Yang beli kapten kat belakang, kat luar. Saya pernah seragam. So panggilan orang Ustaz merapat sembah tahun tu. Apa tak ciri? Itu ya. Tapi tu dia satu tunduk tu dia jangan sampai kepada melebihi had rokok. Ya, itu istilah untuk, ada ulama kata boleh sebab itu istilah untuk pemerintah yang apa? Itu kemuliaan untuk pemerintah. Dia tidaklah niat kita melebihi Allah ke apa, tak adalah. Dia boleh tak aku dah kan. Betul. Sebenarnya melampau-lampau. Yalah betul lah. Betul. Okey Kak. Untuk masjid. Untuk saya. Terima kasih Kak. Okey baik. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi live malam ni insya-Allah. Banyak nyamuk ni. Mana? Masih menunggu lagi ni. Sebab Jamil tak ada cerita apa-apa. Itulah macam yang saya cerita tu hari tu lah. Dia bagi Dia akan bagi pemulangan. Tapi yelah, daripada teras ni kita pun tak tahu bila. Cuma kita push jugalah. Nanti cuma masa macam saya cerita tadi, masa pemulangan tu nanti kita akan panggil juga wakil ejen yang ada tu. Terpulang lah kalau akak rasa nak join balik. Boleh, kalau tak mau ambil duit. duit plus, tapi kan Arbi nak benda duit dia tu. Tapi masalahnya Arbi pun boleh dapat duit. Dalam proses Kak, benda tu ada dah, cuma macam-macam lah protokol. Saya pun tak faham sangat dari sudut protokol kewangan diorang tu lah. Tapi insya-Allah lah benda tu ada lah. Bahaya. Wallahualam, mudah-mudahan lah, insya-Allah kita Doa-doa bulan puasa ni. Iyalah, mudah-mudahan. Terima kasih Kak. Okey, insya-Allah. Terima kasih Kak.